Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit dan bersama hadirin Syarudin, saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir kita. Dan saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita berada pada ayat ke-98 dan berikutnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in 'ilma. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملا. صدق الله العظيم. Sungguh Rabbmu hanyalah Allah, tiada ilah selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian daripada kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu satu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran itu, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, iaitu dosa pada hari kiamat. Mereka kekal dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat kelak. Kuliah lalu kita telah bincangkan bahawa Nabi Musa telah pun mendoakan untuk si Samiri dengan satu hukuman yang berat di sisi Allah SWT, iaitu dia tidak boleh bersama dengan orang ramai, tidak boleh bergaul, bahkan hidupnya kini terpenjara dengan maksiat dilakukan olehnya sendiri. Para ulama tafsir membawa pelbagai riwayat untuk menceritakan kesudahan hidupnya. Matilah dia bersama dengan binatang-binatang buas, duduk bersama dengan binatang-binatang buas dalam hutan, tak boleh bercampur dengan orang, mendekati juga saja siapa akan menyebabkan salah seorang atau kedua-duanya ditimpa penyakit demam panas sebagai contoh. Jadi dia telah pun menjauhkan diri daripada orang ramai, bertemu saja dengan mereka, dia berkata, tolong jangan dekat aku, sama ada engkau akan ditimpa mudarat ataupun aku. Jadi tidak dapat menyentuh orang lain kerana perbuatannya ini, dan engkau pasti akan mendapat sekali lagi hukumannya di akhirat yang tidak akan kau dapat hindari. Kerana di sini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kesesatan yang telah pun dia taja berlaku kepada Bani Israel. Para ulama tafsir seperti Ibn Atiyah menceritakan bahawa akhirnya dalam ayat yang lalu, bila Nabi Musa telah mengambil patung berhala lembu tersebut, wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yamin asfa. Nabi Musa telah pun mengambil patung lembu ini, dibakarnya, dicampakkannya ke dalam lautan berserakan. Ada berbagai riwayat, Allahu a'lam, cerita Israeliat yang tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa binatang lembu patung ini telah menjadi lembu yang sebenar, bunyi seperti lembu biasa. Nabi Musa telah pun mendapat perintah daripada Allah SWT untuk membakar lembu ini. Kemudian lembunya telah pun dialihkan ke dalam lautan, disuruh bagi semua Bani Israel untuk minum daripada tempat tersebut. Allahu'alam, pandangan panjang ceritanya tuan-tuan, tapi di sudut hadisnya tidak ada. Marailah untuk kita berhenti setakat ini sahaja. Yang pentingnya, patung lembu ini telah dibakar oleh Nabi Musa, dihanyutkan, dan Samiri mendapat hukuman kerana dia tidak mahu bertaubat kepada Allah SWT. Dia mengaku, tapi dia masih kekal dalam kejahatannya. Lalu hukuman itu telah dikenakan oleh Allah SWT. Taqula la misas, kamu kena hidup bersendirian, tak boleh bercampur dengan orang lagi. Ada riwayat mengatakan bahawa dia memiliki anak-anak, dan anak-anaknya pun meridai, merestui, menyokong perjuangan kesesatan itu. Maka mereka sama-sama telah pun dihalau oleh Nabi Musa untuk duduk di tempat yang jauh daripada manusia, di tempat Siba, di tempat Uhush, tempat binatang-binatang buas, binatang-binatang liar. Allahu'alam tuan-tuan. Perkara ini yang pentingnya datang daripada pandangan-pandangan Israeliat, kisah-kisah Israeliat.
Dan kau pasti akan dapat hukuman dijadikan Allah SWT yang kau tidak akan dapat elakkan kerana sikapmu ini tidak mahu sedar, tidak mahu kembali kepada Allah SWT. Ini kerana kesombongan, kedeliran tuan-tuan. Kata Al-Hazan, kata ada Abu Nuhaik mengatakan bahawa kamu tidak akan dapat mengelakkan diri kamu dari ditimpa perkara ini kelak. Kemudian wanzur ilahi kalladhi nazalta alaihi akifah. Inilah Tuhan kamu yang kami bakar, kami campakkan ke dalam abunya ke dalam lautan berserakan. Kemudian datang firman Allah SWT, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguhnya Rabbmu hanyalah Allah, tiada Rabb selain dia, pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Di sini Musa nak tekankan, lembu yang kau sembah dulu bukan Tuhan, tapi Rabbmu yang sebenarnya adalah Allah SWT yang berhak dipersembahkan kepadanya dengan penuh keikhlasan, dan penyembahan kepada selain yang tidak layak dilakukan, sebab segala sesuatu itu sangat memerlukan kepada Allah SWT, dan Allah tidak memerlukannya. Jadi setelah menyampaikan keputusan untuk membakar patung lembu ni, Nabi Musa dalam ayat yang ke-98 datang bertemu dengan umatnya, menyampaikan sekali lagi, mengingatkan sekali lagi, ialah dan nama dia tazkirah. Tazkirah maknanya peringatan demi peringatan demi peringatan, kerana manusia itu bersifat dengan kelalaian. Ayat ke-98 ni tuan-tuan menyifatkan Allah dengan dua sifat yang utama, iaitu yang pertama, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat esa. Dan yang kedua, wasi'a kulla syai'in ilma. Wasi'a kulla syai'in ilma. Jadi maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan keluasan ilmu. Dengan sifat esa ni, terhindarlah segala sesuatu yang diduga merupakan sekutu kepada Allah SWT, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Maka ternafilah untuk beribadah dengan patung seperti anak lembu dan lain-lain. Dan dengan menekan keesaan ni tuan-tuan, tercakuplah di bawah keesaan ini sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kepujian yang tiada tolak banding. Itu yang pertama. Kemudian wasi'a kulla syai'in ilma, kata para ulama tafsir, penekanan tentang ilmu ni mengharapkan daripada semua mukallaf supaya sentiasa mengawasi diri, tekun, fokus melakukan ibadah kerana Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kau lakukan. Jangan kau terlibat dengan perkara syirik pada Allah dengan alasan Allah tidak tahu. Allah mengetahuinya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, seorang muda bertanya, saya memiliki anak kecil yang sering menangis waktu malam. Akhirnya pulanglah ke kampung, bertemulah dengan apa dipanggil opah. Opah ni apa tuan-tuan? Moyang. Moyang ni generasi pertama dan cucu ni merupakan generasi keempat. Maka moyang ni pun nasihatkan supaya mengikat satu di tangan, gayanya seperti tangkal, kononnya daripada Quran, daripada hadis. Katanya kepada cucu yang baru dapat anak, pakai ini, insya-Allah selamat daripada gangguan syaitan. Maka pakailah anak ni membawa tangkal tersebut ke ibu kota. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, sampai di ibu kota bertanya dengan seorang ustaz, apa peranan benda ni ustaz? Ini nenek saya yang suruh pakai kepada anak saya ni, dengan harapan menghindarkan diri daripada menangis pada waktu petang. Jawapannya syirik pada Allah SWT, tuan-tuan. Jawapannya syirik pada Allah SWT. Boleh tak ustaz, sekiranya tangkal ini saya hindarkan memakainya di Kuala Lumpur, nanti balik ke kampung pakai semula, nak mengambil hati opah ataupun nenek yang sudah tua itu, kerana dia yang memakaikan anak saya dengan perkara ini. Jawapannya saudara bertanggungjawab daripada Allah SWT untuk membetulkan kesilapan ini. Alangkah malangnya kalau usianya sudah 90 tahun, dia masih terlibat melakukan perkara syirik pada Allah SWT. Apakah tangkal dapat menyelamatkan daripada gangguan syaitan? Tuan-tuan, menjadi bahan tawa kepada syaitan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Akan derhakanya manusia. Dia menyangkakan bahawa tangkal itu menyelamatkannya daripada gangguan syaitan. Dan syaitan telah pun berjaya menyesatkan hamba Allah ni, usianya 90 tahun, hampir kepada kematian, masih lagi percaya kepada tangkal kain hitam diikat boleh menyelamatkan seseorang daripada musibah. Di mana Allah? Di mana rasa tauhid dalam diri? Kan kita belajar daripada hadis Nabi sallallahu sebelum ini, man ata kahinan fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatun 40 yawman
bertemu dengan seorang yang meyakini ada satu upaya selain daripada Allah Ta'ala, maka salatnya tidak diterima 40 hari. Kalau pakai, menerima dah berdosa menyebabkan salat tidak diterima, bagaimana kalau pakai pula pulang? Jelaskan benda ini haram, ini syirik pada Allah Ta'ala. Allah mengampunkan segala-galanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan dosa semuanya selagi tidak syirik kepadanya. Kita belajar dalam hadis yang lalu bila Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah dosa yang paling besar wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi jawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah iaitu melakukan syirik pada Allah SWT. Ya tuan-tuan, ayat ini menekankan permasalahan berkaitan dengan syirik. Kalaulah orang Islam tidak mendekati bomo, masakan bomo pada hari ini mampu hidup mewah, senang lenang, kaya raya, dia makan harta manusia yang cara yang batil, tak ramai yang peduli. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Datanglah orang yang jahil untuk bertemu dengan seorang yang boleh merawat, kononnya dia suri Islam, meyakini kekuasaannya, kekuatannya, pengaruhnya, kerana dia mengetahui perkara-perkara silam dilakukan oleh orang datang ni. Ini tidak boleh dipandang sebagai benda yang pelik, tuan-tuan. Kerana bagi bomo yang mengamalkan dasar-dasar syirik pada Allah Ta'ala dan sihir, dia berkawan dengan jin, dan jin ini mempunyai hubungan dengan karin seseorang yang mengetahui latar belakang kehidupan seseorang itu. Bertemu seorang dengan bomo mengatakan, tak payah cerita masalah kamu, aku dah tahu. Kagum. Kerana bersama yang datang ini ada karin. Pernah kita bincangkan dahulu, adalah makhluk yang namanya jin yang Allah lahirkan bersama dengan kita, mengajak pada kesesatan. Termasuk Nabi Muhammad pun ada. Illa anallaha anani alaihi fa aslam falam ya'murni illa bi khairin. Nabi Muhammad pun ada karin, kecuali lah karin Nabi ini telah pun masuk Islam dan memandu Nabi, mengajak Nabi kepada kebaikan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, apa kita rasa hairan dengan seorang bomo yang rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak pernah hadir sembahyang Jumaat? Konon-konon dia mengetahui perkara-perkara gaib. Orang yang jahil, yang tidak tahu jalan bertemu dengan Allah SWT, menjadi mangsa kebodohan dan kejahilannya, tuan-tuan. Baik, di sini kita bincangkan kisah bagaimana Allah SWT mengingatkan hamba-hambanya melalui lisan nabinya, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Dua sifat Allah. Yang pertama Esa, yang kedua menguasai segala satu ilmu ni. Jangan dipertikaikan, jangan dipersoalkan. Jadi selesailah misi Nabi Musa dalam keadaan ini, selepas meninggalkan umatnya, menyelamatkan mereka dari diburu oleh Fir'aun. Kemudian datang bertemu dengan Allah untuk mengambil kitab Taurat dan pulang melihat bangsanya sesat. Nabi Musa telah menjalankan tanggungjawab, mengingatkan mereka. Lagi sekali perkara ini disebut kepada mereka, walaupun sebelum itu mereka telah beriman, tapi kecenderungan untuk melakukan penyelewengan ini telah ada dalam Bani Israel, seperti yang telah kita pelajari pada kuliah yang lalu. Lalu kemudian Allah menutup ayat ke-99, datang tirai pun ditutup. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian berita-berita penting yang telah lalu, dan sungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami satu peringatan, iaitu Al-Quran. Ayat ini, tuan-tuan, menjadi penutup kepada 5 kelompok kisah Nabi Musa AS dalam episod yang lalu. Jadi ayat ini menyatakan bahawa demikianlah sebagaimana halnya kisah Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain yang kami huraikan kepadamu wahai Muhammad. Kami tetap pada masa datang akan menceritakan perkara seperti ini untuk memberi motivasi kepadamu wahai Muhammad, agar semakin luas pengetahuanmu dan semakin banyak pelajaran yang kau akan perolehi, dan semakin kau diberi kekuatan menghadapi tuhmahan, halangan-halangan yang diadakan oleh musuh-musuhku dan musuhmu wahai Muhammad. Kalau kita perhatikan dalam kamus seperti contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, perkataan naqussu ni diambil perkataan qassa. Qassa biasanya diterjemahkan sebagai menceritakan. Kata ni pada mulanya, tuan-tuan, bererti mengikuti jejak. Jadi kisah sebenarnya adalah usaha untuk mengikuti jejak peristiwa yang benar-benar terjadi, ataupun satu yang bersifat imaginatif, sesuailah dengan urutan kejadiannya, dan dengan jalan menceritakannya satu episod kepada episod lain, seorang mendapat mengambil ibrah, pengajaran daripada.
Nanti kita lihat pada kuliah akan datang, mengapa Allah guna perkataan anba di sini. Dahulu kita pernah tafsirkan dalam surah An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim, anba, perkataan naba. Dalam konteks ayat Allah di sini, InsyaAllah perkara ini akan kita lihat mesti kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.